Jadi, dengan penuh ketenangan, Tok Alang bangkit lalu terus menghadap kedua telapak kaki Pak Usup. Pak Yus, Apai, kau tiarapkan dia. Kau tiarapkan dia sekarang juga. Agak sukar untuk Pak Yus dan Apai meniarapkan Pak Usup kerana rontaannya agak kuat. Darah masih membuak keluar daripada mulut dia. Tok Alang mencengkam kedua belah tumit Pak Usup. Serta-merta Pak Usup berhenti menggelepar. Sebaliknya dia menggigil dengan kuat sekali. Dan Tok Alang mula membacakan sesuatu. Dan semakin lama bacaan dia, semakin laju dan semakin kuat. Allahu Akbar. Dia menyentap cengkaman dia. Pak Usup berhenti menggigil. Dia lalu bangkit dalam kedudukan seperti merangkak. Perut dia menggelodak. Pak Usup muntah dengan banyak dia. Jika tadi dia mengeluarkan darah, kali ini muntah dia berwarna hitam. Jadi pada waktu itu, Pak Yus, Apai dan juga Mak Leha menutup hidung mereka. Bau busuk hanyir menejah menusuk masuk ke hidung mereka ni. Dan Pak Usup duduk dekat situ dengan nafas yang tercungap-cungap. Tenaga dia tak hilang ke mana. Dia terhuyung hayang. Mata dia berpinar. Kedebuk. Pak Usup rebah ke sisi. Dia terus pingsan tak sedarkan diri. Abai, mari tolong pakcik nak, kata Tok Alang. Dan mereka berdua mengangkat Pak Usup lalu dibaringkan dekat sofa. Mak Leha, saya nak minta tolong Mak Leha bersihkan muka sahabat saya ni ya. Pak Yus, mari ke sini. Jadi Pak Yus datang di sebelah Tok Alang. Dan bau muntah hitam Pak Usup menejah ke lubang hidung membuatkan tekak sesiapa pun pasti akan merasa loya. Dan hampir saja Pak Yus tu muntah, Tok Alang terus berkata pada Pak Yus, Pak Yus, kamu lihat muntah ni Pak Yus. Kamu perhatikan muntah ni betul-betul. Dan Pak Yus memerhatikan muntah seperti yang diminta oleh Tok Alang. Diamati betul-betul muntahnya tu. Barulah Pak Yus perasan ada sesuatu benda yang tak kena sebenarnya. Tok Alang, apa benda yang bergerak-bergerak tu Tok Alang? Yus, ini adalah ulat tokak Yus. Ulat ni banyak digunakan oleh orang yang mengamalkan sihir sebenarnya. Jadi Alang cakap ataupun Alang nak mengatakan yang Sabri ni mengamalkan sihir ke? Tak, aku tak rasa macam tu. Jadi apa benda yang Alang cuba perkatakan ni? Yus, sabar Yus. Kita tunggu Usup sedar. Nanti aku sendiri akan jelaskan apa yang berlaku sebentar tadi. Jadi selang 1 jam kemudian, Pak Usup mengerutkan dahi dia. Sedikit demi sedikit mata dia dibuka. Dan dia cuba bangkit daripada sofa. Aduh, ya Allah, apa benda ni? Dipegang dahinya, terasa sedikit pening. Jadi Tok Alang dan Pak Yus setia berada dekat sisi Pak Usup. Mak Leha dan Apai tak kelihatan dekat situ. Mungkin dah tidur agaknya. Di jengah jam di tangan, jarum jam menunjukkan waktu hampir pada pukul 1 pagi. Usup, kamu dah okey Usup? Dan Pak Usup hanya menganggukkan kepala dia tanpa mengatakan apa-apa. Alhamdulillah. Nah, minum air ni Usup. Jadi Tok Alang menghulurkan secawan air pada Pak Usup. Dan Pak Usup terus meneguk air tersebut. Dan tiba-tiba masa dia tengah teguk air tu terasa sedikit pahit. Dan Pak Usup tiba-tiba terus berhenti.
Air apa yang kamu bagi ni? Ha? Dan masa tu Tok Alang dan Pak Yus hanya tersenyum. Alah Sob, yang kamu minum tu air ketum aja. Nak naikkan kembali tenaga Pak Usop. Itu sajalah yang kita ada pun, yang kita boleh bantu pun. Habiskan minum. Lepas tu minum air suam ni, kata Pak Yus sambil menunjukkan segelas air di meja kopi. Oh, patutlah pahit air ni, air ketum rupanya. Dan Tok Alang bingkas bangun dan dia mengeluarkan bungkusan ladi hitam yang diambil daripada Pak Usop. Dia lalu membaca sesuatu sambil menabur ladi hitam tu di seluruh dinding berdekatan dengan mereka. Jadi setelah selesai menabur ladi hitam ni, dia terus duduk kembali dekat sisi Pak Usop. Usop, aku memagar kawasan kecil ni untuk kita berborak, supaya apa yang kita borakkan ni adalah rahsia di antara kita sahaja. Diorang takkan dapat tahu pun apa yang kita tengah borakkan sekarang ni. Mereka tanya Pak Yus. Ya, sebagai langkah berjaga-jaga, apa yang kita nak terangkan ni mesti dirahsiakan. Dan pada waktu tu Pak Usop dan juga Pak Yus mengangguk faham. Jadi Tok Alang bertanya kepada Usop. Usop, kamu ingat tak apa benda yang jadi dekat kamu sebenarnya? Ingat Lang. Aku yakin sebab air kopi yang aku minum tu. Ya, aku tahu. Sebab tu aku tak minum. Pak Usop terdiam masa tu. Lang, kalau katakan kamu dah tahu, kenapa kamu biarkan aja? Bagilah aku isyarat ke apa ke. Aduh. Janganlah kamu merajuk, Sob. Aku akan jelaskan kenapa aku biarkan kamu meneguk air tu. Pak Yus, tujuan kita pergi malam ni adalah semata-mata untuk menyiasat. Kita dapat rasakan ada sesuatu yang sangat jahat semasa kita bersentuhan dengan Sabri dekat reban ayam petang tadi. Jadi, aku mengambil keputusan untuk cuba menyelami sejauh mana kekuatan musuh yang sedang kita hadapi ni. Dan ada beberapa perkara yang telah aku dapat. Usop, kamu masih ingat tak masa aku tiba-tiba berdiri terjegat? Kau ingat lagi tak? Dan masa tu Pak Usop hanya menganggukkan kepala. Pada masa tu aku telah diuji oleh jembalang tanah. Aku telah dipasung ke tanah. Tapi alhamdulillah, aku mendapat pertolongan daripada Datuk Panglima. Datuk Panglima? Harimau datuk kamu ke, Lang? Si Pak Usop mencelah. Ya. Kedua, semasa aku bersalaman dengan Sabri, aku dapat merasakan dia bukanlah seperti Sabri yang merupakan anak kamu, Pak Yus. Tapi aku masih dapat merasakan jati diri masih ada dekat dalam diri dia. Dan pada waktu itu Pak Yus hanya menarik nafas lega. Dan ketiga, Usop, masa kita kat Serambi, aku dapat melihat sepasang mata yang sangat jahat yang sedang memerhatikan kita sebenarnya, Usop. Dan aku sangat yakin bau busuk yang timbul tu adalah datangnya daripada dalam rumah tu. Tapi itulah, rumah tu pun gelap sangat. Jadi aku abaikanlah dulu. Dan yang keempat adalah kemuncak di mana Sabri cuba menguji sejauh mana kehandalan aku dengan sengaja menghidangkan minuman yang telah dijampi dengan serapah tokak. Aku tahu, tapi aku sengaja biarkan dia tak tahu bahawa aku telah mengetahuinya. Disebabkan itulah aku biarkan saja kamu minum air itu, Sob. Sebab apa? Kalau katakan aku halang kamu untuk minum air itu, maknanya
si Sabri akan tahu sejauh mana kebolehan aku sebenarnya. Itu je lah niat aku yang sebenarnya, Sob. Bukannya aku nak tengok kau terkena susah. Aku nak tengok sejauh mana si Sabri ni boleh pergi. Dan pada waktu tu, Pak Usop dan Pak Uyus hanya mengangguk faham. Pak Yus, firasat aku ni kuat merasakan ada sesuatu yang lebih purba menjadi dalang kepada apa yang ada dekat dalam rumah tu. Perkahwinan dengan syaitan yang Pak Yus syak itu kemungkinan hanyalah sesuatu yang kecil je. Ada permasalahan yang lebih besar daripada tu sebenarnya, Pak Yus. Menjawab persoalan Pak Yus, adakah Sabri mengamalkan ilmu hitam? Aku rasa dia ni hanyalah sekadar boneka saja, Pak Yus. Boneka? Apa maksud Lang ni, Lang? Boneka pula ni? Semasa aku nak berjalan balik, aku ada toleh kembali ke arah rumah Sabri tu. Dan Sabri tak segan silu menjemput kita orang ni semua datang lagi. Dan masa itu ada sesuatu yang tengah berdiri dekat sebelah si Sabri ni. Wajah dia aku tak nampak dengan berapa jelas, tapi aku dapat rasakan itulah dalang sebenarnya. Kenapa dia keluar, Lang? Dan kenapa dia tak keluar semasa kita berada dekat Serambi tu? Tanya Pak Usop. Dan Tok Alang masa ni dia hanya tersenyum je. Disebabkan kamu, Usop, ujar Tok Alang sambil tersenyum memandang muka sahabat dia ni. Sebab aku, Lang? Ya. Kamu adalah umpan yang aku gunakan untuk memancing mereka keluar. Dan disebabkan kamu minum air itulah mereka merasakan aku adalah orang yang biasa-biasa je. Jadi mereka mula memandang rendah pada aku. Itulah sebab dia aku membiarkan kamu meminum air itu. Dan pada waktu tu barulah Pak Usop faham, tapi muka dia sedikit berubah. Aduh, Lang, menyesal aku ikut kamu ni, Lang. Aku pula jadi mangsa sebagai umpan kamu ya. Kamu janganlah merajuk, Sob. Setakat serapah tokak tu senang aja. Ada yang lebih susah daripada tu, Sob. Sekarang ni mereka merasakan aku ni setakat ancaman kecil je. Kita biarkan je mereka fikir macam tu. Lagi senang aku nak jalankan kerja nanti, kata Tok Alang sambil menggosok belakang Pak Usop. Yelah, Lang, apa-apa yang kau cakap lah, Lang. Pak Yus, aku nak tahu sebenarnya, adakah Pak Yus tahu apa-apa tentang ilmu yang mengikat keturunan Pak Yus yang katanya membuat perjanjian dengan syaitan? Kalau katakanlah Pak Yus tahu, tolong ceritakan. Dan pada waktu tu Pak Yus hanya menganggukkan kepala dia. Boleh, Lang, kita boleh ceritakan, tapi kita tak tahulah sama ada tepat ke tidak. Sebab ilmu ni diamalkan oleh moyang kita dulu. Masa kita lahir, moyang kita dah tak ada lagi dah. Jelas Pak Yus. Tak apa, kamu cuba ceritakan. Dan pada waktu tu Pak Yus mulakan cerita dia. Sebenarnya, Tok Alang, kisah ni diceritakan oleh datuk kita. Pada waktu tu Jepun masih belum lagi mendarat dekat tanah Melayu. Jadi sementara tu di rumah Sabri yang gelap gelita, hanya sebuah pelita yang setia menemani malam. Baru kau tahu aku siapa kan? Kata Sabri sambil mendabik dada. Kesuma ikal mayang yang bersipuh di sebelahnya pun turut tersenyum girang.
Aku fikirkan dia ni handal lah sangat. Rupa-rupanya serapah semudah tu pun tak dapat nak kesan. Jadi malam ni bolehlah aku bersama dengan isteri aku. Dan pada waktu tu, kesemua ikan mayang merenung manja dekat Sabri. Bukan saja isteri kau, malam ni aku juga akan turut melayan kau. Bukankah dah lama aku tak layankan kau? Kata kesemua ikan mayang, lalu terus bangkit berdiri di hadapan Sabri. Satu persatu pakaiannya ditanggalkan. Sabri sudah mula berpeluh jantan. Darah kejantanan dia bergelora. Dia yang tak berbaju terasa sesak nafas apabila melihat apa yang terhidang dekat depan mata dia. Dan pada waktu itu, kesemua ikan mayang menari tanpa seurat benang pun. Dia meliang liuk dengan gerak tari lama yang mampu memukau sesiapa pun. Dan tanpa disedari, air liur Sabri meleleh. Wajah secantik kesemua ikan mayang ni adalah jauh lebih cantik daripada isteri dia. Perlahan-lahan, kesemua ikan mayang merangkak manja menuju ke arah Sabri. Dan dengan pantas, Sabri terus ingin menerkam ke arah dia. Namun dia ditahan. Sabri, bukan aku aja Sabri. Malam ni kami yang akan melayankan kau. Dan habis saja kesemua ikan mayang berkata-kata, muncul 3 lagi gadis yang tidak berpakaian merangkak ke arah Sabri. Salah seorangnya adalah isterinya yang juga kelihatan cantik. Dan pada waktu tu, Sabri hanya meneguk air liur dia. Kenapa Sabri? Kau tak larat ke nak melayankan kita orang semua ni? Bukan macam tu. Dah macam cerita lucah pula. Tak pernah pun aku terfikir untuk dilayan oleh 4 orang sekaligus. Dan pada waktu itu, mereka mengerumuni Sabri. Kesemua ikan mayang merapat dari bahagian hadapan dalam keadaan merangkak. Dan mukanya dirapatkan hingga hidung mereka hampir bertemu. Sabri, dengan kami, apa aja yang kau suka, kau boleh buat. Kau suka tak Sabri? Ujar kesemua ikan mayang dengan nada yang manja. Sabri yang masih seperti orang cemas girang mengangguk. Suka. Aku suka. Jadi, apa lagi yang kau tunggu Sabri? Makanan kan dah terhidang. Jangan jadi seperti kucing. Harapkan kuku je yang tajam, tapi nafsu dia menikus. Jadi mereka yang lain telah mula menjalankan peranan. Ada yang mengusap Sabri daripada tepi, ada yang merangkul dari belakang. Pendek kata, Sabri dilayan dari setiap sudut. Maka bergulumanglah mereka melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Godaan nafsu yang bergelojak menjadikan Sabri lebih hina daripada seekor haiwan. Dan tiba-tiba, pelita terpadam dengan sendirinya. Jadi, arwah moyang Pak Yus mati tanpa mewariskan ilmunya sebelum dia mati ke? Pak Yus hanya menganggukkan kepala. Tapi kan Tok Alang, seingat kita lah, Tok kita mengatakan ilmu tu tak boleh diwariskan. Ianya hanya datang jika ada waris kematian isteri je. Dan pada masa itulah syaitan tu akan datang. Jadi kita tak tahu sama ada ia perlu diwariskan ataupun tidak.
Jika benar ia adalah syaitan yang sama datang kepada Sabri, makanya ia bukanlah diwariskan. Dan pada waktu itu, Tok Alang terdiam seketika. Betul. Ini bukan ilmu. Tapi ini adalah perjanjian antara moyang Pak Yus dengan syaitan tu. Ilmu hanyalah penyebab untuk dia melakukan perjanjian yang terlarang. Tapi Tok Lang, kenapa Sabri Tok Lang? Takkanlah tak ada seorang pun suku sakat Pak Yus yang kematian isteri. Mesti ramai kan? Bidas Pak Usop. Haa lah Lang, betul tu. Pak Yus mengiyakan kata-kata Pak Usop. Suku sakat kita yang sama umur dengan kita pun dah ramai yang dah hidup menduda. Tapi tak ada pula yang diganggunya. Kenapa pula dengan si Sabri? Kenapa diganggunya si Sabri ni? Betul juga. Mungkin disebabkan satu perkara. Sebab apa tu Tok Alang? Pak Yus ada mengatakan bahawa Sabri telah dikenakan pengasih minyak dagu oleh arwah isteri dia, betul? Kalau betul, maka pada ketika itulah dia memang telah berada di bawah ikatan syaitan. Adakah moyang Pak Yus juga mengamalkan ilmu yang salah sebelum dia membuat perjanjian dengan syaitan ni? Jadi pada waktu tu, Pak Yus berfikir sebentar. Dia cuba untuk ingat balik cerita datuk dia ni. Tok Lang, ada Tok Lang. Tok kita adalah pengamal ilmu kepala tahi. Setahu kita lah, dulu dia memang seorang yang sangat kebal. Tok Alang menepuk meja kopi. Makanya kita telah menjumpai satu titik persamaan. Harap-harap apa yang diceritakan oleh Pak Yus dapat membantu kita untuk menyelamatkan si Sabri ni. Dan pada waktu itu, Pak Yus hanya tersenyum je. Tapi ada tapinya. Semasa kita bersentuhan dengan dia, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa, keadaannya bukanlah seperti apa yang kita lihat. Sabri yang Pak Yus telah kenal hampir hilang jati diri dia. Ditakuti syaitan tu memakan dirinya daripada dalam. Pengakhiran kepada semua ni adalah kematian. Walaupun dia nampak sihat, tapi besar kemungkinan nyawa dia sedang terancam. Jelas Tok Alang. Jadi bila dengar penjelasan daripada Tok Alang ni, Pak Yus menjadi cemas dan air mata dia kelihatan sedikit bergenang. Tok Alang, tolonglah anak kita Tok Alang. Kita tak tahu nak minta tolong pada siapa lagi, dah selain pada Allah dan juga pada Tok Alang. Mungkin pertemuan kita ni adalah yang paling tepat Allah telah rancangkan sebenarnya. Tolonglah Lang. Tolonglah selamatkan anak saya Lang. Yus, insyaAllah Yus, kita teruskan bertawakal. Kerja kita hanya berikhtiar. Allah juga yang menentukan benda-benda ni semua. Moga usaha kita mendapat rahmat dan perkenan daripadanya. Dan masa tu Tok Alang cuba untuk tenangkan Pak Yus. Pak Yus, jangan risaulah Pak Yus. Kita yakin sangat dengan kawan kita ni. Bukan calang-calang orang ni. Kita pun dijadikan umpan untuk dia menipu setan. Pak Yus bayangkanlah, setan pun dia cuba tipu, tak pernah dibuat orang. Dan pada waktu tu Pak Yus turut sama ketawa. Walaupun agak tawar, dia juga yakin selepas melihat kemampuan Tok Alang ni. Dan secara tiba-tiba Tok Alang bangkit dan jam telah menunjukkan pada pukul 2.30 pagi. Yus, Sob, jom kita pergi mandi embun. Ada yang nak ikut? Mandi embun?
Aku mengantuk lah Lang. Dah lah badan aku lemah. Aku kena jadi umpan lagi. Kamu pergi je lah seorang-seorang Dan pada waktu tu Pak Yus juga menolak kerana perlu pergi ke surau untuk solat subuh. Jadi dia ingin berehat dulu. Kalau kamu berdua tak nak ikut, tak apalah. Aku pergi dulu ya. Kejap lagi aku balik, ujar Tok Alang lalu bangkit keluar daripada rumah.